قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua, keimanan yang lemah. Adapun keimanan yang lemah merupakan bencana yang teramat besar dan sifat tercela yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti tidak mengamalkan ilmunya, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengharapkan pengampunan Allah tanpa disertai usaha untuk memperolehnya, merasa khawatir akan masalah rezeki dan takut terhadap manusia serta sifat-sifat tercela lainnya. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik kehendak Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita dapat sambung semula bacaan kitab Risalatul Mudzakarah yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, diterjemahkan dengan tajuk Bekal Menuju Akhirat. Sebelum daripada PKP hari itu, kita sedang lihat perkara yang menjadi penghalang kepada seseorang itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab ini ada 4 perkara. Yang pertamanya ialah kebodohan. Yang pertamanya, membiarkan diri kita ini berada dalam keadaan bodoh. Bukan bodoh, saya sebutkan di sini, bukan bodoh maknanya orang yang tak cukup akal. Kalau dia bodoh disebabkan akalnya tak sempurna, maka orang tersebut gugur taklif dia. Adapun kebodohan di sini maknanya kita membiarkan diri kita tanpa ilmu, sehingga kan kita tak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut supaya kita buat di dunia ini. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut gambaran bagaimana orang yang balik ke akhirat ingin semula patah balik ke dunia. Tujuan dia ialah la'alli a'malu salihan. Satu benda diminta dengan Allah Ta'ala ialah untuk aku melakukan amal soleh. Jadi kalau kita tak belajar, kita tak menuntut ilmu, sudah pasti kita tak erti dan tak tahu apa itu amal soleh. Dan kalau kita duduk dalam amal sekalipun, belum tentu amal kita tu jadi amal soleh. Sebab syarat amal nak jadi amal yang soleh, satu, dia mesti betul. Betul sebagaimana yang diajar oleh Allah ataupun melalui lisan baginda Nabi. Dan satu lagi, nak jadi amal soleh, mestilah amal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau kita tak mengaji, kita biarkan diri kita dalam keadaan jahil, tak erti. Bodoh-bodoh ni maknanya jahil lah. Maknanya kita tak boleh jadi kita tak kenal pun mana yang dikatakan riak, mana yang dikatakan ikhlas. Kita berasa kita ikhlas padahal kita riak. Kita berasa kita riak padahal itu adalah ikhlas. Dia adalah satu benda yang rumit untuk kita kenal. Apatah lagi kalau kita ni orang yang tak mengikuti ataupun melalui disiplin ilmu, maka pasti kita diibaratkan seperti membiarkan diri kita ni berada dalam keadaan bodoh ataupun dalam keadaan jahil. Jadi di antara kerja yang perlu kita buat ialah melengkapkan diri kita dengan ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum Allah Ta'ala sebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala kata fa'lam.
Fa'lam ni maknanya perintah supaya berilmu. Perintah supaya kita kenal dan reti melalui jalan ilmu. Lepas tu jalan ilmu ni banyaklah. Sama ada jalan ilmu melalui kita belajar secara berkitab. Ini dipanggil kaedah talaqi. Kaedah kita mengaji berkitab ni dipanggil kaedah talaqi. Guru membaca ataupun murid yang membaca daripada satu huruf ke satu huruf. Daripada satu muka surat ke satu muka surat. Daripada awal kitab sehinggalah ke hujung kitab tersebut. Kemudian dihuraikan oleh guru. Maka kaedah ini dipanggil kaedah talaqi. Salah satu daripada bentuk belajar. Ada juga bentuk belajar kalau kita tak ada kesempatan katakanlah untuk datang, hadir, duduk di tempat-tempat pengajian. Kita nak wakafkan diri kita sebagaimana anak-anak muda yang duduk di pondok-pondok, di mahad-mahad tahfiz, boleh jadi tak sesuai dah dengan usia kita. Kita ada anak dah, ada keluarga dah, ada komitmen kerja dan sebagainya. Maka boleh jadi cara tersebut tak sesuai bagi kita. Ada orang yang sesuai je bagi dia walau ada anak. Ada seorang ahbab daripada Terengganu. Duk mengajar lama dah. Dan belajar di Yaman lama dah dulu. Balik ke Malaysia duk mengajar rata dah di Terengganu tu. Sekarang ni pergi ke Yaman semula. Mula-mula dia hantar anak dia pergi mengaji sana. Last sekali dia bawa family dia pergi duduk sana mengaji sekali pula dengan anak-anak dia di Darul Mustafa, bawah Habib Umar. Cuma nak sebutnya ada orang yang boleh buat macam tu. Bila kita tengok kadang-kadang kita terfikir macam mana dia boleh pergi sana bawa anak dan isteri dia, tempat yang bukan negara kita. So adakah dia akan buat kerja di sana sampai belajar ataupun dia fokus belajar? So kalau dia fokus belajar macam mana dia dapat keuangan sumber dan sebagainya? Kita yang jahil ni duk terfikir benda begitu. Dia bila ada Allah Ta'ala boleh jadi tak kisah dah apa-apa. Man wajadallah wajada kulla syai' tu Syekh Talubsan. Bila engkau dapat Allah, engkau dapat segala-galanya. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Tapi bila engkau hilang Allah, engkau hilang segala-galanya. Tu kalimah yang Syekh selalu sebut, tapi kita nak rasa dalam hati tu payah. Setakat sebut di lisan bolehlah. Bila engkau dapat Allah, maka engkau dapat segala-galanya. Bila engkau hilang Allah, engkau hilang segala-galanya. Dapat macam mana, hilang macam mana, kita tak rasa. Tu sebab kita duk risau dalam soal rezeki, depan nanti dia cerita. Soal rezeki kita risau, soal anak-anak kita risau, semua kita risau dalam hidup kita ni. Mari wabak kita risau, tak ada wabak pun kita risau juga. Dalam keadaan aman pun kita risau, tak aman pun kita risau. Orang ni naik pemerintah pun kita risau, orang ni turun pun kita risau. Risau semua kita. Rasa susah hati dalam hidup kita. Jadi saya nak sebutnya ialah itu salah satu daripada bentuk pengajian. Hadir ke tempat-tempat pengajian, duduk di situ 10 tahun, 20 tahun mengaji. Kitab demi kitab, kitab demi kitab dibaca. Adapun boleh jadi juga kalau kita tak mampu dengan cara tersebut, dengan cara banyak bertanya. Kalau kita tak tahu, banyakkan bertanya. Kita nak pergi mengaji tak sempat. Sebab apa? Keluar rumah pun pukul 7 keluar daripada rumah. Balik sampai rumah dengan keadaan jam dan sebagainya, pukul 8 dah baru sampai rumah. Nak bekerja, nak datang ke surau masjid pula tak sempat dah. Dia ada satu nombor untuk kita banyak bertanya. Satu nombor agamawan, satu nombor tok guru yang boleh kita rujuk. Bila kita ada masalah, kita rujuk dia. Bila kita ada masalah, kita rujuk dia. Tapi nak rujuk tu tengok masa lah, pukul 2 pagi tak sesuai lah. Kena pandai lah. Cuma nak sebut salah satu daripada kaedah dan cara untuk kita belajar. Lepas tu dalam nak bertanya tu, adab kena jagalah pula. Ni tak kira masa pula. Tengah-tengah hari call. Malam-malam pun call dan sebagainya. Itu cerita lain lah pula. Cuma nak sebut kaedah belajar. Salah satu daripadanya ialah banyak bertanya. Tak tahu tanya. Mari rasa syok dalam beramal je tanya. Mari rasa tak faham tentang apa, tentang akidah ataupun dalam bab akidah ke usuluddin ke apa ke, maka kita bertanya. Maka jalan bertanya tu juga adalah salah satu daripada jalan kita belajar. Untuk mengeluarkan diri kita daripada kejahilan lah.
daripada kebodohan ni. So bila kita tahu melalui jalan kita belajar ataupun apa caralah jalan kita belajar tu, bila kita reti dan kita tahu, maka kita tahulah atas diri kita ni ada tuntutan yang Allah Ta'ala suruh kita buat di dunia ni. Bukan dia atas mari duduk saja. Macam ada orang yang seolah-olah macam hidup dia ni tak ada apa pun benda kena buat. Seolah-olah hidup dia ni macam tak ada kerja yang Allah Ta'ala suruh dia buat di dunia ni. Tak ada agenda dalam hidup dia untuk belajar, untuk mengaji. Cukuplah dia rasa dengan apa yang dia duk buat. Dia semayang dah 5 kali sehari. Semayang tu pun boleh jadi belajar waktu sekolah rendah dulu. Lepas tu ialah tak mendalami dah. Ada satu tempat saya pergi mengajar. Lepas mengajar tu ada makan-makan. Ada tempat buat makan dah. Dia ajak makan. Saya asalnya tak nak makan tapi dia kata kambing. Saya makan. Kambing akikah. Bila kambing akikah saya pergi. Saya duduklah makan sebab akikah kan. Jadi ada seorang jemaah tu dia cerita pengalaman dia ketika dia jadi warden kes-kes juana. Kes-kes juana ni maknanya kes-kes anak remaja lah. Yang buat kesalahan-kesalahan besar. Dia sebutlah. Berkenaan dengan sekolah agama. Sekolah agama kan, kita ada 2 sekolah. Kalau tuan-tuan ada anak, tahulah. Sekolah kebangsaan dengan sekolah agama. Sekolah kebangsaan ni, kerajaan bagi percuma. So, hantar sekolah pagi, kalau sekolah pagi. Ataupun petang sekolah kebangsaan. Tu percuma. Kita hanya bagi duit belanja je pada anak kita. Buku teks percuma. Kita hanya tolong beli pada dia buku kerja, buku tulis tu pun setahun sekali je. Mula-mula tu je penat sikitnya bayar. Lepas tu percuma. Elektrik tak kena bayar, apa pun tak kena bayar. Bagi duit belanja je. Makan di kantin tu waktu rehat. Tapi sekolah agama ni ada bayaran. Ada bayaran. Bayaran pun tak sampai 100 sebulan dalam RM40 itu ya. Tapi parent ni bunyi bayar je dia berkira. RM40 mahal. RM40 ni supaya orang mengajar Quran. Kalau mengajar Quran RM50 mahalnya ustaz ambil baca Quran dia RM50. Tuition 100 tak apa. Satu subjek 100 tak apa. Berapa kali? 4 kali sebulan je. Maknanya seminggu sekali. Quran 8 kali sebulan RM50 mahal dah. Tu mentaliti kita, kadang-kadang mentaliti orang surah dah. Orang mengaji agama dah tu. Kadang-kadang kita berasa mahalnya bayar pada ustaz. Padahal ustaz mengajar Quran je pun. Mengajar dengar tegur. Ataupun ustaz tu baca, anak kita ikut dan sebagainya. Tu pun RM50. Kalau gitu, mengajar sendiri senang. Saya nak sebut contoh, tuan-tuan. Dia kata, bila sekolah agama ni kena bayar, kadang-kadang mak ayah dia tak hantar. Dia tak nak bayar RM30, RM40 tu. Jadi anak-anak ni tak belajar agama. Kalau setakat mengaji di sekolah kebangsaan, silibus agama dia terlalu sikit sangat. Yang dia orang belajar tentang solat secara detail, tentang bersuci, tentang taharah, tentang nifah, ni di sekolah agama ni. Yang ada subjek fiqh, tu. Yang ada tauhid, yang ada sirah, yang ada apa lagi? Macam-macam lagi lah ada dalam subjek agama sekolah rendah tu. Bahasa Arabnya, bahasa Arab pun boleh kurang juga boleh tahan juga tingginya bahasa dia. Saya nak sebutnya, bila ibu bapa ni mengabaikan sekolah agama, budak kalau dia pagi pergi sekolah kebangsaan, petang dia pergi sekolah agama, dia harian dia hanya sibuk dengan belajar. Tapi kalau dia pergi sekolah kebangsaan, petang dia tak ada sekolah, mana dia pergi? Dia dengan member-member dia. Dia duduk dengan member dia, dia lepak dengan member dia, dia minum dengan member dia. Member-member ni pun, member-member yang rosak-rosak juga. Yang orang muda, maklumlah orang muda, ada keinginan yang banyak. So, dia sebut contoh, banyaklah kesnya. Ada kes sumbang mahram. Kenapa buat gini kepada adik-beradik? Dia kata, macam mana saya tak buat? Dia kata, saya duk tengok ayah saya buat dengan anak dia. Maknanya dengan adik dia.
Dia tengok ayah buat pada anak dia, pada adik dia lah ni. Saya tengok ayah buat pada adik. Dia kata, saya pun naik gian juga, saya pun buat juga pada adik. Lalu ditangkap, dia dibawa kepada kes juana. Bila duduk di tempat kes-kes juana ni, tuan-tuan, bukan semayang pun sama-sama dia. Antara contoh disebut bila duduk semayang main-main dia tu, waktu asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat tanda lucah. Tu nak beritahu tak ertinya budak ni agama. Sebab apa dia kata ni tak pandai semayang dan tak semayang ni? Mula-mula sekali sebab budak ni tak erti baca Quran. Punca dia kenapa tak semayang? Aku tak pandai baca Quran. Padahal Quran yang wajib ni satu surah je, Fatihah je yang wajibnya. Yang lain sunat. Tuan-tuan baca boleh pahala. Lepas tu janganlah pula tak baca bunyi sunat. Nak beritahunya yang betul-betul wajib dalam sebutir Quran tu, Fatihah je. Takkan umur 60 tahun tak boleh betul Fatihah. Takkan umur kita sekarang ni tak boleh betul Fatihah. Satu surah, 7 ayat. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang tu je wajib kita kena baca. Yang tu pun perbahasan ulama fiqh luah lagi. Tak pandai nak baca Fatihah. Bacalah surah apa pun. Tak pandai nak baca mana-mana surah. Dah zikir apa yang boleh baca? Bacalah zikir apa? Subhanallah, qadar sepanjang Fatihah. Tu ulama fiqh bahas tu persoalan apa? Persoalan nak baca. Cuma nak sebutnya ialah bila mereka ni tak pandai Fatihah, maka mereka rasa kalau aku semayang pun aku tak pandai baca Fatihah, aku tak sah juga semayangku. Maka baik aku tak payah semayang, so tak semayang. Bila tak semayang, punca dia daripada semayang itulah maka rosak akhlak. Dalam surah Maryam sebutkan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Digabung dua tu. Bila adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Punca dia daripada adha'us salat. Punca dia daripada cuai mengabaikan solat. Maka berlaku wattaba'us syahawat. Maka pasti mereka akan mengikut syahwat mereka. Punca dia. Sebab tu kena betul di solat. Waktu belum balik lagi kalau boleh. Sebab balik nak kira pahala dosa dah. Bila mereka dah masuk umur balik, katakanlah umur 15, masa tu nak kira dosa pahala dah. Bukan waktu tu baru nak betul semayang sebetul-betulnya. Sebab tu nak kepada kita sebagai mak ayah ni nak kena reti dulu. Sebab nak atar pada ustaz payahlah. Orang yang nak tolong betulkan anak kita setara mana sangat, dia bukan tengok anak kita tiap-tiap masa. Boleh jadi depan ustaz nampak okey je, tapi bila dia semayang dengan kita banyak tak kena. Jadi kita lah orang yang paling dekat dengan dia nak kena reti bab-bab fardu ain untuk kita jelaskan, ajarkan pada dia biar betul sebelum umur balik. Maknanya bila masuk balik je tu dapat pahala. Ni dak batu balik baru nak ajar. Culah dah lah macam Baba Zik selalu sebutlah. Anak ni kata baba dia kata ajar waktu kecil. Kalau nak nasihat pun nasihat daripada waktu kecil lagi. Sebab apa? Sebab bila dia besar, kita makin tua. Bila kita makin tua, kita punya kudrat lebih lemah berbanding dengan dia yang semakin gagah perkasa makin kuat. So, bila kita bercakap sepatah, dia jawab 5 patah. Bila kita cakap 5 patah, dia 20 patah. Kita keluar kot pintu depan, dia keluar kot pintu belakang. Kalau kita tak didik dia daripada kecil. Tu yang agama ajar. Alimu auladakum bis salah. Wahum 7 sinin. 7 tahun ajar dia agama. Biar dia reti. Biar dia tahu bukan kita suruh. Dia ada Tuhan. Tu yang Baba Zik selalu sebut. Biar dia reti. Daripada dia lahir, tak semayang pun tak apa. Tidur gilah. Nak tidur sehari pun 24 jam. Nak tidur je. Biar dia tidur. Dalam apa? Dalam buai tu. Dia nak makan. Biar dia makan. Dia nak makan apa sekalipun. 24 jam dia nak makan je. Biar. Masuk umur 7 tahun je agama suruh kejut dia bangun semayang. Waktu mana sekalipun. Waktu subuh kejut dia. Kita ada waktu solat sekarang ni. Siapa suruh ni? Allah Ta'ala suruh. Bukan ayah suruh. Tu masuk usuluddin, masuk tasawuf sekali pada dia. Biar dia pergi ke mana pun dia ada Tuhan. Biar dia pergi ke mana pun dia tahu ada perintah Allah atas diri dia.
Kalau mari ikut kita, dia jawab dia ada kita, dia buat tak ada kita, tak buat. Masuk usuluddin, masuk tasawuf dalam jiwa dia. Tak semestinya, sebab tu saya kata tak semestinya duduk dalam keadaan bertalaki begini cara mengaji. Melalui cara kita bertutur, kita nasihat, kita bertanya, dia jawab dan sebagainya. Dia bertanya, kita jawab. Tu ada antara kaedah belajar mengaji. Cuma nak sebutnya ialah, bila kita tak lalu jalan belajar, maka kita tak berasa ada tuntutan atas diri kita yang perlu kita buat. Kita berasa semayang tu ringan. Sebab apa? Sebab kita tak mengaji. Tapi kalau kita mengaji fake, banyaknya aku tak erti dan tak tahu. Apatah lagi zaman PKP hari tu. Zaman kita nak semayang berjemaah, tak boleh masuk. Boleh dok aku semayang luar pagar. Semayang luar pagar tu boleh. Tapi tengoklah, masjid kau surah. Tu ulama perinci tu. Masjid kau surah. Kalau masjid, begian-begian. Kalau surah, sekian-sekian. Cara hukum dia. Tu beza tu masjid jangan buat macam surah. Tu semua tu diperinci. Waktu tu barulah kita tercari-cari hukum, tercari-cari hukum. Tu kalau orang cermat dia cari, dia tanya orang dulu baru dia buat. Kalau orang tak cermat, sah lah kira. Sah lah kira bagi dia. Bagi dia kira mudah sah lah. Sebab apa? Aku siapa dah masjid. Padahal bukan masjid surah. Aku siapa dah surah. Orang apa AJK masjid, AJK surah tak bagi masuk. Kira boleh dia tu. Kira boleh. Padahal boleh jadi, saya ambil contoh ni, padahal boleh jadi tak sah dia semayang Jumaat tersebut. Dia duk berasa dia semayang dah. Lega boleh semayang Jumaat walaupun luar pagar masjid, luar pagar surah. Padahal di sisi Tuhan tak terima. Tu wal-a'yadzubillah lah, contoh, saya ambil contoh. Disebabkan oleh apa tu? Oleh kejahilan kita yang membiarkan diri kita ni terus-terusan berada dalam tak berilmu, dalam kebodohan dan juga kejahilan. Tapi bila kita mengaji, baru kita tahu banyak lagi benda nak kena betul. Tu bila makin mengaji, makin nampak kebodohan kita. Makin mengaji, makin nampak kejahilan kita. Makin mengaji, makin nak kepada mengaji. Sebab kita tahu banyak lagi aku tak erti dan tak betul dalam urusan agama, dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi dia kata yang pertamanya ialah yang ni. Yang kebodohan ni. Maknanya kita membiarkan diri kita dalam keadaan lalai, dalam keadaan tak mengaji. Maka bila kita duduk dalam keadaan tak mengaji, maka itulah kebodohan dan kejahilan sehingga kita tak tahu bahawa atas diri kita ni ada tuntutan untuk mengenal Allah. Tu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadat mesti atas jalan kenal. Ibadat mesti atas jalan kenal, atas jalan mahabbah. Tu Syekh selalu sebut, ibadat mesti melalui hub, melalui cinta. Nak junjung perintah, mesti kena ada cinta. Kita tak junjung kalau kita tak cinta. Orang yang boleh junjung apa saja yang bini dia nak, sebab dia ada cinta pada bini dia. Ikut suruh nak pergi ke mana hujung minggu ni. Boleh rentah daerah dah kita ni. Jomlah mana-mana pun. Kita pergi sini dulu bang. Pergi jom. Kita pergi sini pula. Jom. Ikut anak nak pergi. Anak nak pergi sungai, pergi sungai. Anak nak pergi patah, pergi patah. Faham ke bahasa Kelantan sikit-sikit? Nak pergi patah, kita pergi patah. Nak pergi mana? Shopping mall, pergi shopping mall. Bawa. Saya pergi shopping mall, saya tengok ada ramai agamawan bawa anak pergi shopping mall. Nasib baik saya tak pakai kopiah, seorang tak kenal saya. Saya di luar tuan-tuan tak kenal saya sebab saya tak berkopiah pakai seluar pendek itu ya. Na'udzubillah tuan-tuan. Cuma saya nak sebutnya saya tengok ada ustaz sebab dia pakai kopiah. Dia ustaz, memang ustaz hakiki dia. Saya ni ustaz ustaz celuk ya. Cuma nak sebutnya bawa tu sebab apa? Nak suruh anak rasa happy, rasa gembira. Kenapa kita buat gitu? Sebab anak kita kasih. Kita kasih pada anak, kita kasih pada keluarga kita. Disebabkan oleh kasih sayang kita tu, selama ni tak boleh nak keluar, kita nak mengisi jiwa mereka yang kosong selama ni, kita bawa dia berjalan. Ke mana-mana je, jalan jam. Orang pakat berjalan semua. Tu junjung suruhan kehendak mereka tu sebab apa? Sebab ada cinta. Macam mana kita nak junjung sungguh-sungguh perintah Allah Ta'ala kalau kita tak ada cinta? Cinta nak mari macam mana kalau kita tak kenal? Allah Ta'ala dengan kita ni suku sakat. Dia khalik, kita makhluk.
Kita dengan Nabi pun saya sebut dah. Kita dengan Nabi, cinta kita dengan Nabi ni pun cinta kasbi. Bukan cinta wahbi. Wahbi bukan wahabi dah. Wahbi orang marah pula. Bukan cinta wahbi kita ni. Kalau cinta wahbi tak apalah. Kita diberi kecintaan tersebut. Ada anak, automatik mari perasaan cinta pada anak tu. Kita jadi anak kepada mak dan ayah kita, automatik perasaan kasih dan sayang pada mak ayah tu mesti ada. Tak ada lah anak yang tak ada perasaan kasih pada mak ayah ni. Yang normal tak ada lah yang tak kasih pada mak ayah. Semua cerita tentang mak ayah je mesti meniti, hai mata lamanya tak balik bertemu dengan mak ayah. Semua pakat rindu pada mak ayah nak balik bertemu dengan mak ayah selagi mak ayah ada. Nak khidmat pada mak ayah dan sebagainya. Tu cinta yang berbentuk wahbi. Memang Allah Ta'ala bagi siap dalam jiwa kita, bila kita lahir je, kita jadi rasa kasih pada mak dan ayah. Mak dan ayah pun berasa kasih pada kita. Tapi cinta pada Nabi, cinta pada Allah. Nabi ni sama-sama manusia dengan kita. Dia suku sakat kita, bukan adik-beradik kita, bukan pak saudara kita, bukan sepupu sepapak kita, tidak. Dia ni orang asing, bukan bangsa Melayu pula, dia bangsa Arab Quraisy pula dia. Habis tu kalau kita tak cari jalan untuk menyintai dia, pasti tak ada cinta. Tak payah ni pula. Tu saja dakwa dia panggil. Aku sayang pada Rasulullah, dakwa kata Syekh. Engkau jangan mendakwa dalam cinta. Cinta ni bukan dakwa je. Saya sayang pada awak depan mata. Depan muka, saya sayang pada awak. Begitu kau cinta. Dengan lafaz di mulut lah. Tak, cinta ni bukti, dia verb. Syekh selalu sebut dia adalah verb, dia adalah fa'il, dia adalah action. Dia bukan percakapan. Dia adalah perbuatan, menterjemahkan cinta ni dengan perbuatan, bukan dengan kata I love you, I rindu you dan sebagainya lah. Tak ada. Itu kalau betul-betul datang daripada hati setelah kita junjung seluruh perintah dia. Setelah kita tinggal seluruh larangan dia. Tu baru betul. Kalau kita katakan saya sayang awak, sebab tu awak tengok setiap perbuatan yang saya buat semua menjurus ke arah cinta saya pada awak. Apa saja yang saya tak buat semuanya menjurus ke arah saya cinta pada awak. So saya tinggal apa-apa saja yang awak tak suka. So kalau kita tak kenal, tak mencari jalan untuk mengenal, kenal ni maknanya melalui ilmu. So kalau kita tak mengaji, jawab dia, kita tak akan kenal dia. Bila kita tak kenal, kita tak akan cinta. Begitulah ibaratnya Allah Ta'ala ni lagilah, dia tidak manusia, tidak makhluk. Dia khalik. Allah Ta'ala suruh kita beribadat pada dia. Suruh junjung suruhan dia dan tinggal larangan dia. Kita tak kenal sifat-sifat dia, perangai dia. Duk berasa Allah Ta'ala ni tak apa. Dia ni tak kisah kita buat apa-apa pun. Nampak aku tak semayang pun tak ada apa, bisnes jalan je. Projek dapat juga, orang lain moral sebagainya. Aku mana ada moral, tak ada projek jalan, PKP tak PKP. Semayang, dok, zakat, dok, apa pun tak junjung perintah Allah Ta'ala. Mana ada, Allah Ta'ala tangguh semua sekali. Isyak dia. Belum tak? Kita berhenti 5:55 kan, subuh. Mana tadi? Jadi saya nak sebutnya ialah, bila kita tak kenal Allah Ta'ala, kita tak nampak bahawa Allah Ta'ala sebenarnya sedang murka kepada kita. Tapi bila kita kenal, maka kita tahu, ni jalan Allah Ta'ala murka, ni jalan Allah Ta'ala kasih, jalan Allah Ta'ala sayang pada kita. Maka bila kita kenal itulah saya nak sebutnya, dia melalui ilmu. Jadi, nak buang kebodohan itulah, maka kena duduk dengan ilmu. Dan ilmu itulah yang akan menjadikan kita ni tahu bahawa kita ni banyak tanggungjawab yang perlu dibuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu satu, kebodohan. Itu cerita dah sebelum daripada PKP. Baik. Yang kedua, malam ni baru masuk tajuk. Yang kedua yang menyebabkan kita ni tak junjung perintah Allah Taala ataupun tak buat ibadat, tak buat taat yang Allah Ta'ala suruh. Yang keduanya dia kata kerana keimanan kita yang lemah. Iman yang lemah. Baik.
Dia kata apa? Adapun keimanan yang lemah merupakan bencana yang teramat besar. Kalau ibarat agak seperti bateri lemah. Susah hati bateri lemah ni. Keluar bangun kalut-kalut dah pagi nak pergi kerja, tengok-tengok telefon semalam tak charge. Lambang bateri pula merah dah. Sudahlah. Susah hati selalu kita. Mula cari apa? Cari apa dia panggil tu? Power bank. Mula cari power bank. Power bank pula tak cah juga. Mula susah hati. Orang hani susah hati bila keluar tak bawa telefon. Kalau dulu tak ada masalah, zaman tak ada telefon bimbit ni. Ada masalah dulu, keluar elok-elok ya. Tapi hari ni kalau keluar tak bawa telefon, Allah rasa benda yang sangat besar yang kita tinggal. Dia sanggup patah balik, kalau boleh patah balik ambil. Patah lagi dalam tu ada rahsia dengan janda lagi ya. Silap-silap bini baca jawab dia. Kena balik ambil ni kok mana bini aku baca sudah. Adalah aku tak buat apa? Tak buat password lock dia. Kena balik juga kok mana jam pun patah balik juga. Tu nak sebutnya ialah kalau kita andaikan iman ini macam bateri, jawab dia orang yang tak ada bateri ni ibarat seperti satu bencana besar. Kalau kita tengah bawa kereta lah. Tak ada bateri, bencana besar, terhenti situ. Kalau sebelum kita berjalan, start tak hidup. Maknanya bila tak ada bateri, jawab dia kita tak berjalan. Kita tak berjalan menuju ke akhirat. Bila orang yang tak ada iman ataupun lemah iman, orang tak ada iman tu maknanya orang kafir buat apa pun tak ada nilai. Dia ibarat seperti orang yang stop berjalan. Kita yang ada iman ni, nak berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, ada step-step dia. Langkah-langkah dia nak menguatkan diri kita ni supaya melakukan taat. Dalam tasawuf aja tu. Awwalu qidamin. Langkah yang pertama nak menuju kepada Allah Ta'ala ialah at-taubah. Itu baru saya baca di tamat apa di Masjid Wiradamai. Kitab Haqaiq Anit Tasawuf masuk bab apa? Bab taubah. Masuk bab taubah. Maknanya langkah yang pertama seorang Muslim mukmin nak menuju kepada Allah Ta'ala ialah taubah. Selagi mana kita tak bertaubah, maka dia tak masuk. Dia tak masuk apa? Makna-makna yang baik, nur-nur yang baik, ilham-ilham yang baik dalam hati itu. Sebab apa? Kotor. Tak nampak. Ibarat seperti cermin. Hati ni kal mir'ah. Al-qalbu, hati kita ni umpama cermin. Cermin yang kotor tak nampak. Sebab tu saya buka cermin ni. Sebab bila pakai emas ni dia keluar angin, maka dia berkabus. Jadi tak nampak tuan-tuan. Saya duduk gini lebih baik nampak kabur tuan-tuan lagi. Lagi bagus daripada tak nampak langsung dengan cermin. Cermin bukan masalah kotor je. Kotor tu satu hal lah. Berkarat, timbul bintik-bintik di cermin. Lama-lama makin banyak. Last kali tak nampak langsung. Kabus je. Dalam hujan berkabus, pasti kita akan lap. Orang zaman dulu bukan kereta canggih-canggih macam tuan-tuan ni. Saya ingat zaman dulu, orang naik kereta aircon pun tak ada kan. Yang ada kipas kecil dalam tu. Tuan-tuan tak sempat boleh jadi tuan-tuan orang hebat-hebat. Saya pernah naik kereta orang dulu-dulu, kereta ayah anda lah. Ada kipas kecil dalam tu kan. Aircon pun tak ada. So bila hujan turun dengan lebat, maka suasana luar dalam tu dia tak stabil. Sejuk panas dia tu menyebabkan cermin depan berkabus. So terpaksa lah sambil bawa kereta sambil lap. Kadang-kadang kita sebagai anak tolong ngelap. Sebab apa? Kalau tak lap makin tak nampak depan dah lah hujan lebat. Tu gambaran bila mana cermin tak nampak, hati kita tak nampak, tak disinari dengan cahaya, maka tak nampaklah apa tujuan hidup. Apa tujuan hidup, ke mana kita nak pergi, kenapa diciptakan kita di sini, saja-saja ya kau untuk berseronok di sini kau, ini ke penghujung hidup kita di dunia ni kau, tak tahu ke mana hala tuju. Sebab tu perlu kepada iman ni perlu digilap. Maknanya kalau kita umpamakan seperti cermin, maknanya cermin tu perlu dilap setiap masa. Sebab tu di hotel ada orang kerja lap cermin. Cermin pintu nak masuk tu ada orang kerja lap dia. Lap cermin. Kalau ofis-ofis yang besar-besar tu kan yang buat dengan cermin je. Orang sanggup naik zirafah yang tinggi tu. Naik, bahayanya kerja dia. Kerja dia tujuan dia untuk lap cermin je.
Boleh jadi sebulan sekali ke 2 bulan sekali, kita tahulah. Cuma ada orang yang bekerja untuk lap cermin. Sebab apa? Nak suruh nampak. Jangan sampai tengok daripada luar tak nampak. Sebab apa? Sebab kekotoran yang ada di luar. Itu ibarat iman. Andai iman yang ada di kita, iman yang lemah, iman yang malap, maka cahaya yang malap mana nak nampak? Duduk dalam keadaan cahaya yang malap, tak nampak. Siapa yang ada dalam rumah kita pun tak tahu. Bahaya ada di mana pun tak tahu. Bila iman kita malap. Bila gelap lebih lagi lah. Bila malap pun bahaya dah, tak nampak bahaya tu duduk di mana. Jadi dia beritahu pada kita, keimanan yang lemah ni salah satu daripada punca kita malah melakukan taat dan ibadat pada Allah Taala. Baik. Jadi dia bagi contoh. Seperti apa? Seperti tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu ni jalan untuk menyinarkan keimanan kita. Bila iman kita cerah, maka amal kita akan bertambah-tambah. Sebab apa? Sebab iman itulah yang mengajar pada kita, salah satu daripadanya ialah beriman adanya akhirat. Itu salah satu daripada rukun iman yang kita belajar. Beriman adanya hari akhirat. Akhirat ni apa benda yang laku? Apa benda yang laku di akhirat? Pahala je laku di akhirat ni. Pahala amal ibadat yang kita buat. Dah kalau pahala laku di akhirat, banyakkan kutip pahala. Bukan banyakkan kutip duit. Duit tu biar jadi jalan untuk dapat pahala juga. Kerja ke jawatan ke apa-apa saja yang ada pada kita, biar jadi jalan untuk kutip pahala. Sebab tu pagi-pagi dalam sembahyang subuh kita minta dengan Allah Ta'ala tu, antaranya kita minta wa barik lana fima a'tait. Allah Ta'ala kita minta dengan dia, berkatilah apa-apa saja yang kau bagi kepadaku. Ma'a'tait, apa-apa saja yang kau bagi padaku, semua sekali apa yang kau bagi. Kau bagi keluarga, engkau bagi anak, engkau bagi kerja, engkau bagi jawatan, engkau bagi duit, engkau bagi telefon, engkau bagi kereta, engkau bagi motor. Minta dengan Allah Ta'ala biar dia berkat. Berkat ni maknanya dia mendatangkan ganjaran, dia mendatangkan hasil yang lumayan pada kita. Dan hasil yang lumayan di mana yang kita betul-betul nak? Di akhirat lah. Nak ganjaran di dunia, nak buat apa banyak-banyak. Sebab apa? Di akhirat tu kekal kita, hidup kita, sebab asal mari kita daripada sana tu kampung halaman itu. Sebab tu dalam surah apa? Dalam surah Al-Fajr sebut irji'i ila rabbik. Dia tak kata izhabi ila rabbik. Sebab apa? Menunjukkan di akhirat syurga tu kampung halaman kita. Kalau kita ni mari daripada sini, kita memang asal dunia, baru nak pergi ke akhirat, maka Allah Ta'ala pasti akan guna perkataan izhabi ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi Allah Ta'ala tak kata gitu. Allah Ta'ala guna perkataan irji'i, pulang. Pulang ni maknanya kita asal daripada mana? Pulang ke kampung halaman. Dia pulang ke kampung halaman, dia balik ke kampung dia dah. Maknanya pulang ke kampung halaman dia dah selepas dia pencen. Itu maknanya dia asal daripada mana? Asal daripada negeri lain rupanya, bukan daripada orang Kuala Lumpur. Ibaratnya begitulah kita. Kita ni asal daripada akhirat, asal daripada syurga kita. Tok kita dulu, Adam AS adalah dijadikan di dalam syurga. So tempat asal kita situ. Duk situ asal kita, dalam sulbi dia. Kemudian Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga untuk Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebagai khalifah di dunia. Maka kita kena tahulah, mari sini ni untuk memakmurkan dunia dengan suruhan perintah Allah Ta'ala. Supaya dengan cara tersebut, kita boleh kutip sebanyak-banyaknya pahala di dunia ni. Nak bawa balik semula di akhirat supaya melayakkan kita masuk syurga. Semua tu diajar pada kita di mana? Dalam usuluddin. Dalam akidah, beriman kepada akhirat. Beriman kepada perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Antara yang ghaib ialah syurga dan neraka. Antara yang ghaib ialah pahala dan dosa. Antara yang ghaib ialah hukuman yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita selepas daripada kita mati masuk dalam kubur nanti. Itu semua ghaibiyat. Kita wajib beriman. Wajib mengimaninya. Jadi kalau dalam hati kita duk nampak akhirat,
maka makin semangatlah untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab yang melayakkan kita ke syurga ialah amal-amal soleh. Pahala-pahala yang kita buat di dunia ni. Sama ada melalui pergaulan dengan manusia ke ataupun dengan Allah ke, semua kita cari jalan untuk kutip pahala. Bergaul dengan manusia, dengan sahabat kau, dengan anak kau, dengan bini kau, dengan bos kau, dengan majikan kau, dengan apa? Dengan pekerja kau. Semua sekali jalan untuk kita kutip pahala di akhirat nanti. Sebab tu orang yang beriman dia tak bergaduh dengan orang. Dia tak berkelahi dengan orang. Sebab apa? Sebab berkelahi tak mendatangkan pahala. Sedangkan aku nak cari pahala sebanyak-banyaknya. Dengan mengutuk orang, itu tak mendatangkan pahala. Itu merugikan. So, dia tak akan buat sesuatu yang merugikan dia di akhirat. Apa yang ajar dia tu? Iman ajar tu. Iman ajar. Tak nampak pahala. Kalau nampak, jawab dia, lagi-lagilah kita pakat beribadat pada Allah Ta'ala. Saya ingat waktu mengaji dulu, ada seorang ustaz almarhum dah. Dia sebut satu kisah. Saya duk cari kisah ni lama, tak bertemu sumber dia. Saya hanya dengar daripada dia je. Daripada mulut dia waktu kuliah maghrib waktu kuliah maghrib. Dia kata ada seorang hamba Allah yang nak meninggal. Ada seorang hamba Allah yang nak meninggal. Saat dia nak meninggal tu, ada beberapa kalimah dia sebut. Dia kata, alangkah baiknya kalau satu. Gitulah, dalam 2-3 perkara lah dia sebut. Alangkah baiknya kalau satu. Alangkah baiknya kalau baru. Alangkah baiknya kalau apa, kalau apa lagi saya tak ingat dah. Sebab tu kisah-kisah zaman saya remaja lagi masa tu duduk mengaji tu. Cumanya 2-3 perkara yang saya sebut tu, alangkah baiknya kalau baru. Jadi dia tertanya-tanya. Orang ni nak meninggal, tapi bila orang suruh dia mengucap, maka dia kata langkah baiknya kalau baru. Orang ajar lagi dia mengucap, dia kata langkah baiknya kalau satu. Maka orang yang hadir saat orang ni nak meninggal ni, dia pergi rujuk pada orang lain. Pergi tanya, rujuk dan sebagainya lah. Maka dia dapat jawapan. Rupa-rupanya orang ni dia duk sebut alangkah baiknya kalau baru ni pernah dalam hidup dia. Ketika orang fakir mari minta dengan dia bantuan pakaian. Bantuan pakaian. Kita kalau orang minta baju, kita cari yang kita dah pakai. Kita bagi. Bahkan setengah-setengah orang tu dia bagi yang dia tak nak dah. Yang kadang-kadang tu orang pun tak pakai dah kalau kita bagi. Maka saat nak mati ni, Allah Ta'ala pertontonkan. Pahala yang kau bagi ni, sekian ni, katakanlah baju tu macam baju bandel lah. Boleh pakai lagi baju bandel ni. Tapi pahala dia ibarat seperti separuh gunung dah. Maka dia berkata, alangkah baiknya kalau aku bagi yang baru. Maknanya, alangkah baiknya kalau baru disebut. Maknanya, kalau bagi yang baru, jawab dia pahala sangat-sangat besar. Lepas tu, alangkah baiknya kalau satu, masa tu orang datang, orang lapar. Datang minta dengan dia roti. Yang ada pada dia lah, dia pun bagi 2. Padahal dia bukan orang yang kebuluh. Bukan orang yang lapar. Maknanya dia orang yang setiap hari ada makanan. Maknanya bukan sama-sama lapar. Tak lah. Baik. Lalu dia pun belah potong 2, kerak 2, dia bagi orang ni separuh. Separuh yang dia buat tu dia nampak pahala. Allah Ta'ala tayangkan saat dia nak mati betapa besarnya pahala. Maka dia berkata, langkah baiknya kalau satu. Kalaulah aku bagi semua hari tu, sedangkan aku tak pernah lapar pun. Tapi aku punya nak makan juga, aku bagi dia separuh je. Kalau katakan aku tak makan hari tu tak mati pun aku, orang ni boleh jadi 2-3 hari dah tak makan. Biarlah dia makan hari ni sekeping roti, esok aku boleh makan pula. Kalau aku bagi satu, jawab dia pahala sangat-sangat besar pada Allah Ta'ala. Ni nak kata pahala ni kalau nampak, kalau dia bukan perkara ghaibiyat, nescaya orang akan berlumba-lumba untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tu yang pun kalau kita baca dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah yang ditulis oleh Tok kepada Mufti Wilayah. Pedoman solat berjemaah ni dikarang oleh Tok dia. Dalam awal-awal kitab tersebut,
dia sebut bagaimana kisah para sahabat yang terlepas solat berjemaah. Semayang isyak berjemaah terlepas. Bukan sengaja sengaja terlepas. Ada orang bertamu di rumah dia, maka bila orang azan, tetamu tu masih ada lagi rumah dia. Bila tetamu balik, maka dia pun bergegas pergi ke masjid, tengok-tengok orang sudah dah semayang isyak berjemaah. Maka balik dia ke rumah dalam keadaan sedih, tak dapat semayang isyak berjemaah, maka dia pun semayang pada malam tersebut berkali-kali sehingga subuh. Ulama kata situ, ulang semayang sunat lah. Sebab semayang fardu, saja-saja ulang tak boleh. Mu'adah pun hanya boleh sekali je. Itu dalam fiqh lah ceritanya. Cuma nak sebutnya ialah, malam tu dia tak tidur, duk semayang je. Semayang. Sehinggalah dia letih, dia tertidur. Bila dia tertidur, dia bermimpi. Ini dalam kitab pedoman solat berjemaah, semayang berjemaah. Dia tertidur. Dia tengok di depan ada rombongan berkuda. Jauh. Dia belakang seorang diri berkuda juga. Dia cuba kejar selaju-lajunya. Tak dapat dia kejar. Itu gambaran bagaimana dia beribadat sepanjang malam. Nak cover pahala semayang isyak berjemaah. Tak boleh. Itu agama mari ajar pada kita. Semayang berjemaah 25. Semayang berjemaah 27. Semayang seorang satu. Kita satulah. Tambah-tambah selepas PKP ni, orang tak berapa nak semayang dah. Tak percaya tak tengok. Tuan-tuan tengok hari Jumaat. Sekarang ni orang tak pergi dah semayang Jumaat. Sebab dia duk berasa, kalau aku pergi pun dia kata tak boleh masuk juga. Sebab tu saya tulis dalam Facebook, mudah-mudahan orang yang friend dengan saya boleh baca. Jumaat kita, tanggungjawab kita. Waktu tu masjid tak buka lagi. Hanya tempat-tempat tertentu boleh Jumaat. Jumaat kita, tanggungjawab kita. Maknanya kok mana kita kena keluar pergi cari usaha ikhtiar. Tak boleh Tuhan nilai situ. Sungguh dah nak semayang Jumaat, tapi tak boleh masuk, tak apa. Daripada kita duduk di rumah, mak aku pergi pun tak boleh masuk juga. Tu sedap kita duduk itu. Kita berasa, tak bersalah apa. Tu yang asal ditegur oleh Ustazah Asmat dulu tu. Orang pakat duk condemn Ustazah Asmat pula. Benda tu sebenarnya nak bagi tahu, jangan sampai tak ada perasaan dalam diri kita, rasa bersalah tak pergi semayang Jumaat. 10 kali tak pergi semayang Jumaat. 13 kali tak pergi semayang Jumaat. Tak apa. Macam saya di sekolah. Alhamdulillah, di sekolah, bila kita buat surat kepada Jawatan Agama Wilayah Persekutuan ni, dia bagi buat. Jadi, tak perlu bersesak di masjid surah lain lah. Tu je pergi di sekolah. Tapi, tak semua cikgu-cikgu yang mengajar di situ pergi semayang Jumaat di situ. Cuma saya bersangka baiklah boleh jadi pergi semayang tempat lain. Padahal waktu tu masjid surah tak boleh buka. Kecuali hanya untuk AJK. Bolehlah semayang 4 orang, 5 orang, 7 orang. Setakat tu boleh. Tapi orang yang tak pergi tu dia semayang Jumaat di mana? Kalau tak semayang, maknanya dalam diri dia rasa tak kisah dah. Rasa tak kisah. Apatah lagi orang awam. Orang awam yang tak pernah mengaji, yang tak tahu agama, jawab dia tuan-tuan. Tak semayang lah. Tak apalah, kita semayang apa? Kita semayang sendiri. Orang yang jaga di rumah dia buat Jumaat, ambil qaul lagi, cari lagi qaul. Qaul boleh buat dengan anak-anak yang dah balik. Berapa jumlah dia? 3 orang, tak apa dah buat Jumaat. Tapi kena ulang dengan Zuhur lah. Dia tetap juga buat di rumah semayang Jumaat. Tu nak beritahu orang yang rasa tak kenanya duduk dalam keadaan tak buat Jumaat. Kita tak apalah, ada kerajaan tak buka masjid, nak macam mana? Tu kita. Berasa sedap duduk dalam keadaan, tak suka kita mari bersesak ramai-ramai gitu. Bersusah payah gitu. Tak suka kita, tengah-tengah hari pula. Kita bukan jenis orang biasa pergi semayang Zuhur asar di masjid. Tapi sebab Jumaat tu wajib, kena pergilah juga sekali seminggu. Kebetulan tak wajib, tak buka. Dah molek dengan nafsu kita malas dah. Tu nak sebut contoh orang yang tak nampak akhirat. Saya tak kata siapa-siapa. Bila kita tak nampak pahala, semua tu ghaibiyat, benda-benda gaib yang tak ada depan mata kita, yang kita tak nampak. Bila kita nampak, saat kita nak meninggal, Allah Ta'ala tayangkan. Sebab tu nyawa dia keluar daripada kaki dulu. Dia keluar di kaki dulu sebab masa tu kita sedang memandang tempat kita. Tapi nak lari tak boleh. Sebab kaki kita tak boleh bergerak dah. Kaki kita dah mula long light dah. Tu lama sebut. Kenapa nyawa ditarik daripada kaki dulu naik sehinggalah ke atas. Dan nyawa keluar ke atas sehingga mata kita pun turut melihat ke mana roh kita pergi. Masa tu kita sedang memandang
Kita sedang memandang tempat kita dalam syurga ataupun dalam neraka. Masa tu kita sedang memandang kita berada dalam nikmat ataupun berada dalam azab. Tapi kaki kita sudah tidak ada roh. So bila tak ada roh, kaki kita tidak boleh bangkit lagi bangun untuk berdiri ataupun berlari. Sebab tu ditarik nyawa daripada bawah naik ke atas. Tu ulama sebutlah. Cuma nak sebutnya ialah tu perkara ghaibiyat yang nanti kita akan lihat. Semua tu belajar kat mana tu? Dalam iman, dalam persoalan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada akhirat, beriman kepada malaikat dan sebagainya lah. Tu tak cerita beriman pada malaikat lagi, semuanya berkait dengan iman. Ni duk kiri kanan kita ni. Nak buat dosa macam mana kiri kanan kita duk ada kalau kita rasa lah. Tapi sebab tak rasa, duk buka Facebook tengok gambar macam-macam kita. Duk buka internet tengok gambar macam-macam. Ni kiri kanan ni tak malu ke? Kalau mu tak malu pada Allah Ta'ala sekalipun malulah pada yang kiri kanan ni. La ya'sun Allah ma amaram. Tak pernah buat maksiat ni pada Allah Ta'ala ni, kiri dan kanan ni. Tak malu ke? Tapi sebab tak rasa. Tak rasa tu sebab iman lemah. Malap, tak nampak gelap. Bila suram tak nampak bahaya. Tapi bila cerah kita nampak ada malaikat. Duduk seorang pun tak apa. Duduk seorang supaya kita duduk amal. Tu perlu kepada iman. Sebab tu dia kata sini contoh. Dia bagi. Nak subuh dah. Nak kena berhenti dah. Sebelum tu dia bagi contoh tu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Semua tu mengharapkan pengampunan Allah Ta'ala tanpa disertai usaha. Itu semuanya duduk dalam keadaan berangan-angan. Tak apa, Tuhan maafkan, Tuhan ampunkan. Taubat tidak, duduk dalam keadaan berdosa. Semua tu kerana apa? Kerana lemahnya iman kita. Baik, nanti kita sambung akan datang. Tanpa disertai usaha untuk memperolehnya, merasa khawatir akan masalah rezeki dan takut terhadap manusia serta sifat-sifat tercela lainnya. Jadi belakang nanti dia akan cerita bagaimana langkah untuk menguatkan keimanan ni. Itu secara ringkasnya. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.